wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa. Masih lagi Allah bagi kita peluang untuk memperbaiki diri kita dan dapat Allah izinkan kita untuk memulakan kehidupan hari ini dengan hadir dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah pandu kita, Allah jadikan kita ni orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dan dimantapkannya akidah kita, ditambahkannya ibadah kita, diberikannya kita ilmu yang memberi manfaat dan dapat kita mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita tentang tajuknya muraqabah dan muhasabah. Muraqabah dan muhasabah. Indah kita baca dalam jemaah yang sudah. Muraqabah artinya mengintai-ngintai kebaikan, merancang kehidupan untuk hari ini. Apa nak buat hari ini? Lepas ni orang nak pergi ke mana? Nak ziarah siapa? Kebaikan-kebaikan yang nak kita lakukan apa? Ada dah orang sakit, kita nak ziarah orang sakit. Ada dah orang mati, kita nak selenggarakan orang mati. Ada dah orang miskin yang minta pertolongan dan sebagainya. Itu namanya muraqabah. Kemudian malangkah nak tidur orang, kita muhasabah. Apa arti muhasabah? Hisab diri kita dulu. Apa yang telah kita lakukan? Ada dosa tak dengan Allah Ta'ala? Ada dosa tak dengan manusia? Dan begitulah. Ada dosa tak dengan keluarga kita? Ada dosa tak dengan isteri dan anak kita? Kalau ada, selesaikan masalah itu. Kalau kita mati selepas itu, maka kita sudah cek segala kelakuan kita. Maknanya kita dah selesaikan masalah dosa kita dengan Allah dan dosa kita sama manusia. Mudah-mudahan kalau kita kembali dijemput oleh Allah, kita akan kembali dalam keadaan yang suci, bersih, kembali macam fitrah semula jadi. Baik, pagi ini kita sambung lagi. Muraqabah dan muhasabah itu ada 6 maqam, ada 6 peringkat. Ini hari ini kita baca malam tu. Adalah yang tersebut itu bagi mereka itu murabatah. 6 maqam, yakni 6 martabat. Maka maqam yang pertama namanya musyarakah. Musyarakah namanya. Dia menjadi syarat. Yakni segianya bagi orang yang berakal itu bahawa mensyaratkan dia bagi dirinya. Dia syaratkan bagi diri dia, bukan bagi orang lain. Dia nak buat satu itu, dia syaratkan bagi dia. Aku mesti buat begini. Itu syaratnya. Mensyaratkan ia bagi dirinya itu dan melazimkan ia menjalani akan akhirat itu bersungguh-sungguh. Akhirat ni kena bersungguh-sungguh. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, kata Allah. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari keampunan Allah dalam kehidupan di akhirat. Bukan cincai-cincai, bukan main-main. Kena bersungguh-sungguh. Kerana kita akan lambat laun pergi juga ke akhirat. Jadi kena bersungguh-sungguh. Wa bataghi fima, ibtigha tu artinya bersungguh-sungguh lah tu. Jangan main-main. Jangan cincai-cincai dalam bab akhirat. Cuma Allah peringatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa tentang peranan kamu di dunia ini. Di dunia ini kita ada peranan juga. Bukan suruh tinggalkan akhirat untuk ambil dunia, tapi peranan kita dalam dunia ini, mengapa Allah jadikan kita? Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah. Supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita menjadi khalifatullah di muka bumi ini. Itu dia. Jadi disyaratkan diri kita tu sungguh-sungguh
untuk akhirat. Semayang sungguh-sungguh. Puasa sungguh-sungguh. Zikir sungguh-sungguh. Wirid sungguh-sungguh. Apa saja kita buat biar sungguh-sungguh. Fully committed. Jangan cincai-cincai. Itu dia sungguh. Itu syarat yang pertama tadi ya. Mensyaratkan diri dia supaya bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada menuju ke akhirat. Berbuat ibadat yang zahir dan yang batin. Yang zahir pun buat, yang batin pun buat. Yang ibadah yang zahir, ibadah yang batin. Ibadah yang zahir seperti semayang, sungguh-sungguh semayang tu. Ya, bersedia sungguh-sungguh. Jangan angkat takbir pun tak berlalu dengan angkat malas aja pula. Jangan. Itu tanda apa tu? Itu tanda orang munafik tu, Bukan dia munafik, tanda orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Apabila dia berdiri dengan sembahyang, dia berdiri dengan rasa malas. Macam apa lesyur je bunyi, Jangan begitu. Mesti bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh berbuat ibadat yang zahir, begitu juga yang batin. Yang batin kita beribadah yang batin, mesti ada dalam diri kita ni sabar, ridha, tawakal, syukur, zuhud dan sebagainya. Itu ibadah-ibadah yang batin. Jadi zahir pun tak, batin pun tak. Nak dua-dua. Bukan batin aja, zahir tak payah. Komen sembahyang ni kulit aja, itu orang tertipu ya. Komen sembahyang ni kulit aja, orang nak isi kan. Kulit buat apa kan? Padahal nak dapatkan isi itu apa? Kena buka kulit dulu baru dapat isi. Macam itulah. Jadi kena jangan tertipu dengan mereka-mereka yang mementingkan batin saja. Dia nak dua-dua, zahir dan batin. Tapi bila ada dua-dua kita buat, maka Allah lebih menilai yang batin daripada yang zahir. Tapi nak dibuat dua-dua dulu. Kita sembahyang. Itu zahirnya. Batinnya apa? Khusyuk dalam sembahyang. Antara sembahyang yang kita buat dan khusyuk dalam sembahyang, yang mana Allah lebih nilai? Khusyuknya lah. Tapi tidak akan khusyuk, kenalah sembahyang. Kalau meruluh, bila nak dapat khusyuknya? Kena sembahyang baru dapat khusyuk. Itu dia ya. Bila ada dua-dua tu, Allah nilai yang batin. Lebih daripada yang zahir. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi ya. Sesungguhnya Allah memerhatikan, menengok, menilik. Allah tidak menilik yang zahir-zahir tu. Harta-harta kamu yang banyak tu tak ditengok di Tuhan pun, kerana dia yang bagikan harta tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, rupa kamu yang cantik tu tak tengok di Tuhan pun. Rupa semayang kamu yang elok-elok tu tak tengok di Tuhan pun. Bacaan kamu yang baik-baik tu tak tengok di Tuhan tu. Bukan mana tak ada nilai, tak diperhatikan sangat. Tetapi Allah menilai hati-hati manusia, hati-hati kita. Walakin yanzuru ila qulubikum, dan amalan-amalan hati kita ni ada tak ikhlas, ada tak sabar, ada tak redha, ada tak tawakal dan sebagainya. Itu yang batin. Antara dua tu Allah lebih menilaikan yang batin. Tapi nak buat dua-dua. Bukan buat yang batin saja, yang zahir tinggalkan, tak boleh. Baik. Kepada jalan yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Bila kita buat zahir dan batin, Allah akan bagi kita kemenangan di akhirat. Orang yang menang di akhirat ialah setelah dia meniti siratal mustaqim dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga. Baru betul-betul menang. Dalam dunia ini belum tentu menangnya. Mungkin menang pada awal, tapi akhirnya rugi juga. Dia menang sukan Olimpik. Dapatlah ganjaran-ganjaran. Ratus-ratus ribu ataupun juta-juta kalau dapat. Dengan iklan, dengan apanya. Tapi betul ke menang tu? Belum tahu. Belum tahu. Kerana sukan yang diceburinya tu sukan apa? Sukan apa? Terjun dari papan anjal. Ya, orang terjun papan anjal pakai jawab apa saya ni kan? Jadi, di akhirat besok, dia akan dinilai segala perbuatan dia di dunia ni. Di dunia ni menang lah. Kaya-kaya lah, masyhur lah. Tapi di akhirat, dia akan dibalas dengan kejahatan. Dan sebabkan apa? Sebab perbuatan dia tu. Itu bukan menang tu. Itu sebenarnya pada hakikatnya kalah. Orang yang menang ialah setelah dia melepasi titi siratal mustaqim dan melangkahkan kakinya ke dalam syurga. Baru betul-betul menang. Kita hendak yang itu tu.
melazimkan akan dia mana ke dia tadi ya, kemenangan di dalam akhirat, iaitu melazimkan akan dia di dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam akan aurat. Aurat tu apa yang wirid-wirid. Kalau satu panggil wirid, kalau banyak aurat. Bukan aurat, aurat lain, aurat kena tutup. Ini aurat. Alif waw ra alif dal ya, aurat. Wirid-wirid. Dan ibadatnya seperti yang tersebut di dalam bab aurat pada akhir yang pertama, pada akhir rubuk yang pertama dahulu itu. Ada bab yang pertama dulu, akhir dulu ada cerita bab aurat-aurat yang disuruh kita baca. Dan mensyaratkan pula bagi dirinya itu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala ibadat itu dengan ikhlas. Disuruh ikhlas. Buat apa-apa pun biar kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah lagi mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas semata-mata kerana Allah, lahuddin, kerana agama. Jangan kerana lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana lain daripada agama. Jangan kerana lain daripada nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu suruh kita ikhlas. Apa saja kita buat. Itu syarat yang pertama tu niat mesti betul. Selalu saya sebut dah 5 syarat kalau nak jadikan apa-apa saja yang kita buat itu sebagai ibadat. Yang pertama niatnya mesti betul. Itu nombor 1. Itu sebab kalau kita baca kitab-kitab tua-tua, pelajaran pertama mesti bab niat. Ya tak? Mana kitab semua mesti bab niat. Innamal a'malu binniyat. Kan itulah apa pelajaran yang pertamanya. Jadi kena betul niat, ikhlas semata-mata kerana Allah. Yang kedua benda yang kita buat tu mesti sah di sisi syariat. Yang ketiga pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat natijahnya disalurkan ke tempat-tempat yang betul. Yang kelima jangan meninggalkan ibadah yang asas. Kalau ini kita boleh buat, apa saja kita buat, maka dia jadi ibadah. Dapat pahala. Ya. Berikan dapat pahala, berniaga dapat pahala, bekerja dapat pahala, jadi cikgu dapat pahala, dari jadi ustaz dapat pahala, jadi petani dapat pahala, jadi apa saja. Kalau ada 5 syarat ni, dia kira sebagai ibadah kepada Allah. Kalau tak cukup syarat ni, tak jadi pahala. Senang saja. Itu 5 syarat tu. Ingat yang tu tuan-tuan ya. Dan mensyaratkan pula bagi dirinya itu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala ibadat itu dengan ikhlas bagi Allah Ta'ala dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Kita buat tu biar hadir hati kepada Allah Ta'ala, ingatkan Allah Ta'ala ya. Wazkurullaha katsira, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat kemenangan. Semayang nak ingatkan Allah. Kalau semayang tak ingatkan Allah, semayang apa gelarnya? Puasa ingatkan Allah. Kejap ni kita ngaji ni ingatkan Allah. Saya ngajar pun ingatkan Allah. Tuan-tuan dengar pun ingatkan Allah. Biar ingatkan Allah. Jangan melayang-layang aja fikiran kita tu. Selalu ingatkan Allah Ta'ala. Bahawa apa saja yang kita buat Allah dengar. Apa saja yang kita buat Allah nampak. Apa saja yang kita buat Allah tahu. Apa saja yang kita buat ada perhatian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bersungguh-sungguh ya. Dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Itu syarat ya. Yang pertama tadi ya. Maqam yang pertama musyaratah. Iaitu syarat kita ni. Kita syaratkan diri kita tu. Dan lagi sayugianya. Sayugia ni pentingnya, mustahaknya, very very important. Sayugianya bagi orang yang berakal itu, kalau berakal lah, orang yang akalnya sempurna, tidak gila, tidak terlalu bodoh, itu akal yang sempurna ya. Tidak gila, tidak pula terlalu bodoh. Bodoh tu maksudnya bukan UPSR dapat 5E, itu belum bodoh lagi. Bodoh sehingga dia tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Itu bodoh. Tai lembu katanya dodo, dodo katanya tai lembu. Itu orang apa itulah bukan mukallaf. Tidak wajib mengerjakan perintah Allah. Kalau setakat 5E UPSR tu belum bodoh lagi. Masih wajib sembahyang, masih wajib puasa dan sebagainya. Dia masih mukallaf lagi. Ini orang yang berakal. Maknanya salah satu syarat mukallaf itu mesti berakal. Bahawa melazimkan akan dirinya pada tiap-tiap masa itu, apa yang dilazimkan? Membiasakan dirinya itu tiap-tiap masa apa? Bahawa memelihara anggotanya yang 7 itu daripada segala maksiat yang zahir dan yang batin. Nak pelihara anggota kita yang 7 tu. Ya. Anggota yang kita 7 apa? Mata, lagi
telinga lagi, lidah lagi, tangan lagi, kaki lagi, perut lagi, kemaluan. 7 anggota itu kena pelihara daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa, maksiat zahir ataupun maksiat batin. Ya. Mata dipelihara, jangan tengok benda-benda yang haram. Bukan salah tengok benda yang haram tu, tengok benda-benda yang haram ditengok. Ya. Menengok benda-benda yang haram ditengok. Tengok benda haram tak ngapa, tengoklah anjing tu tak ada dosa. Tengoklah babi tu tak ada dosa. Ya. Allah pun suruh fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ya, perhatikanlah kamu bagaimana manusia-manusia mendustakan agama Allah Taala. Tengok wel-wel, tak ada pula berdosa. Walaupun mereka mendustakan ayat Allah, yang berdosa kita sama sekali. Itu ya, kita membawa kawari tu well, itu yang berdosa. Tengok tak apa. Atau dengan tujuan untuk merayakan, meraikan, memeriahkan upacara wel-wel itu salah. Kalau kita nak menengok macam mana kan bingungnya orang kafir orang. Tak apa, tengoklah. Itu dia. Jadi itu mata. Telinga, jangan dengarkan benda-benda yang haram. Yang haram didengar. Jangan dengarkan benda-benda yang haram didengar. Seperti muzik-muzik yang melalaikan, perkataan-perkataan yang melalaikan kita daripada mengerti Allah. Jangan. Jaga telinga. Begitu juga lidah. Lidah ni lagi teruk tau. Ada 20 perkara yang boleh menyebabkan seorang itu masuk neraka dengan disebabkan oleh lidah. Bacalah buku karangan Imam Al-Ghazali. Kita ini pun ada 20 perkara ni memelihara lidah. Ya. Kalau ndakkan yang ruminya baca Mau'izatul Mukminin, peringatan bagi orang yang beriman atau bimbingan mukminin. Senang. Ada 20 perkara yang dilakukan oleh lidah yang boleh menyebabkan seorang itu masuk dalam neraka. Jaga lidah. Begitu juga apa? Mata, telinga, lidah, tangan. Apa tangan tu boleh buat? Boleh masuk neraka ya. Kemudian lepas tangan, kaki. Jangan pergi ke tempat-tempat yang diharamkan kita pergi. Kemudian perut, makan tu jaga. Jangan makan benda yang haram, jangan makan benda yang syubhah. Dan lagi satu tu kemaluan. Jaga kemaluan tu. Jangan bagikan dia berdosa. Jadi 7 anggota tu. Daripada dosa zahir juga dosa batin. Jangan kita pelihara anggota kita tu. Baik. Ada dosa yang zahir dan juga dosa batin. Lagi? Kemudian demikian lagi sayugianya bagi orang yang berakal itu membanyakkan zikrullah. Banyak berzikir dengan Allah Taala. Lebih-lebih lagi kita lepas mayang subuh ni eloklah banyak berzikir dengan Allah Taala. Sebab tu imam bawa kita berzikir sampai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada zikir yang diajar kepada kita oleh ulama-ulama yang dulu. Ya. Ada orang macam ketik benar je berzikir. Lepas salam lepas salam Sini tak ada lah yang menolak mata tengok saya ya. Lepas salam tahu ke apa naik apa? Kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Getik benar ke nak buat aku janji dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang bersembah melainkan Allah, wahdah yang esa, yang tunggal, yang satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulk, baginya lah kerajaan yang kekal, yang sempurna, lahul hamd wa lahul mulk wa lahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Getik benar ke nak buat aku janji dengan Allah tu? Iqrar kita dengan Allah tu ya. 10 kali kita baca. Biarlah dah habis doa tu imam tu, barulah kalau nak balik pun baliklah. Nak mencari roti canai pun carilah lepas itu. Ini dah lepas salam lepas salam Macamnya ada hal saja, hari-hari ada hal pun. Tiap hari yang pelik untuk orang itu aja. Iya ke dak ni. Tengok orang itu je. Lepas salam macam ketik benar. Nak nyebut nama Allah. Dia banyaklah berzikir. Allah dah sebut dalam Quran ya. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira.
Wahai orang yang beriman, ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Bukan suruh zikran qalila, zikran katsira. Zikir yang banyak-banyak. Allah puji orang yang suka berzikir tu. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kata Allah, yaitu mereka-mereka yang berzikir, mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan, lalu memerhatikan kejadian langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan alam ini tidak dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Faqina azabannar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Allah puji orang-orang seperti itu, ya. Jadi banyak berzikir dengan Allah Taala. Itu sebab lepas subuh dalam kitab ini, tapi bukan kitab ini, kitab 1 2 tu. Lepas subuh tu macam-macam zikir baginya. Ada salah satu zikirnya ayat 10 ayat. Tahu? Kita baca tu lepas subuh tu sampai waktu duha baru berhenti. Mula daripada apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi betul, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Betul, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi ma bainahumal azizul ghaffar. Kemudian subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang 10 ayat. Kalau boleh baca setiap satu ayat tu 100 kali. Kalau 10 ayat berapa kali? 100 kali 10 ayat berapa kali? 1000 lah. Tak adalah lepas salam bah. Kalau 1000 dan tak? Kita nunggu sampai waktu duha. Dan lah. Ujung sekali baca ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Itu 10 ayat. Terkenal dengan nama ayat 10. Dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bagi kita yang nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir. Mana kedainya? Zikir melazimkan akan dirinya berzikir. Seperti yang tersebut dalam bab aurat pada akhir yang rubuk yang pertama pada dahulu itu. Dan mensyaratkan dia bagi dirinya itu dengan bersungguh-sungguh mengerjakan segala ibadah itu dengan ikhlas bagi Allah Taala dan hadir hati kepada Allah Taala. Dan sayugianya bagi orang yang berakal itu bahawa melazimkan akan dirinya pada tiap-tiap masa itu bahawa memelihara anggotanya yang 7 itu daripada segala maksiat yang zahir dan yang batin. Itu dah kita baca tadi. Dan demikian lagi sayugianya bagi orang yang berakal itu membanyakkan zikrullah di dalam tiap-tiap waktu. Tiap-tiap masa berzikir dengan Allah Taala. Melazimkan mutalaah akan kitab tasawuf yang ada di dalamnya. Balik-balik telaah kitab ni. When was the last time you opened this kitab? Last month. Jadi biar selalu semak, telaah, cek, refer. Banyak mentelaah kitab. Bukan kitab ini aja, apa-apa kitab dia khabar. Telaah, baca selalu. Ini dah. Kita nak selalu mentelaah kitab tu. Tapi nombor 1 yang patut kita telaah kitab tasawuf, yang ada di dalamnya itu segala ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab tasawuf tu ada ilmu-ilmu yang memberi manfaat. Dalam kitab kita ni pun ada tanda-tanda dikabur kepada kita, tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat. Ada tak tanda-tanda ilmu yang memberi manfaat? Ada 6 tanda. Pertama, lagi banyak ilmunya, lagi dia takutkan Allah. Itu erti manfaat tu. Kalau banyak ilmu tambah ego, tambah sombong, tambah tambah takabur, itu bukan ilmu yang memberi manfaat. Walaupun dia belajar ilmu Islam, walaupun dia belajar Al-Quran. Jadi bertambah ilmunya, bertambahlah takutnya akan Allah Taala. Yang kedua, kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Kalau ada pertembungan antara dunia dan akhirat, dia pilih mana? Dia pilih akhirat. Artinya ilmu yang beri manfaat. Yang keempat, dia sedar, dia faham. Dia boleh kesan kelemahan dirinya. Hari ini kita boleh kesan kelemahan orang lain. Diri kita tak tahu. Nampak salah orang, salah dia tak tahu. Ilmu yang memberi manfaat, dia kenal dirinya. Dia tahu kelemahan dirinya. Yang kelima, dia boleh kesan tipu daya syaitan. Macam kita ngaji ni, syaitan seronok kan? Dia akan cuba gagalkan majlis kita ni, ya. Lebih-lebih lepas subuh ni. Syaitan ni ada. Tak ada tu. Tengah-tengah nengok dia kata, siapa nak aku goda ni? Siapa nak aku sesat ni, ya? Dia tiup je dari jauh. Dibawanya apa? Dibawanya celak.
Celak buku tang mana? Buku tang mata. Betul? Bila kena celak setan macam mula ngangguk je depan ustaz. Ada tak? Yang nyanda-nyanda tu. Mana tahu? Ya. Ya kalau ya, siap itu kena celak setan tu. Ya orang sini nak tidak kot, tak ada tempat nyanda. Itu tipu daya setan, dia kena. Ya, tak berjaya itu, dia bawa senjata lain. Apa bawanya? Dia bawanya gincu. Gincu buah tak mana? Bibir, tak betul. Bibio, baru betul. Buah tak bibio. Bila kena gincu setan macam, ustaz ngajar depan, dia ngajar belakang. Itulah kena gincu setan tu. Yang ketiga, dibawa tak berjaya begitu, dibawanya tongkat. Dia ketuk-ketuknya lutut tu, dia ketuk-ketuknya bau tu, dia ketuk-ketuknya sendi tu. Itu yang mula-mula bersilap tu, selemput tu, silap balik tu, selemput balik. Lepas tu, apa? Dia bangkit nempuk perut dia. Pek. Pasal sakit perut dia tu. Dia pun keluar. Dia keluar, dia ambilnya motor tu suruhnya sampai keluar masjid. Luar pagar tu baru start balik. Maka berjayalah syaitan. Ya. Itu dia tahu orang yang ada ilmu manfaat dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam tipu daya syaitan ya, dia yang keenam ilmu yang bermanfaat itu dia tahu perkara-perkara yang membinasakan ilmu ni, iaitu ujub dan riya. Dia ada ilmu dia ujub, dia ada ilmu dia riya. Maka binasalah ilmu itu. Itu 6 tanda ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kenapa? Kena sentiasa hadir dalam majlis-majlis ilmu yang memberi manfaat. Kemudian bersungguh-sungguh ya. Ilmu yang memberi manfaat dalam dunia dan dalam akhirat. Jadi manfaatnya bukan saja untuk dunia tapi untuk akhirat. Dan bersungguh-sungguh mengamalkan dia. Mengamalkan ilmu tu nak bersungguh-sungguh. Ilmu tu nak diamalkan. Kalau orang ada ilmu tapi tak amalkan, apa dah? Seperti pokok tak berbuah, ya. Seperti orang ada alat tapi tak nak pakai. Ada alat, ada mentokar ni, tak nak naik mentokar jalan kaki dalam rumah kemari. Mana nak ke masjid kena. Ya, ngapa jalan kaki sajen. Mentokar mana ada rumah. Ngapa tak pakai? Mentokar tu sajen. Ya. Rosak ke hidup. Tak ada duit beli minyak pun kena dia mengeluarkan dabel. Tengok berkesul-kesul duit berribu duitnya. Tak ada duit ni tu. Hati ngapa jalan kaki datang ha? Apa jawapannya? Sajen. Bodoh ke cerdik? Orang ada ilmu tanda amal ni bodoh ke cerdik? Bingung, bukannya lagi bodoh ya. Jadi kena amalkan ilmu kita tu. Ya, tahu satu, amal satu. Tahu dua, amal dua. Tahu 1000, amalkan 1000. Itu guna ilmu. Orang alim yang banyak ilmu tidak diamalkan ilmunya, dia dulu diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Dengar ke tuan-tuan? Sekali lagi. Orang alim yang ada ilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia dulu diazab sebelum diazab si penyembah berhala. Ya, al-alimu bi ilmihi lam ya'malam mu'azzabun min qabli abidil wasal. Ini bukan hadis, ini kata Ibn Rusban. Ya. Orang alim dengan ilmunya tidak beramal dengannya, maka dia dahulu diazab daripada si penyembah berhala. Itu dia ya. Sebab itu kita kena amalkan ilmu itu. Ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok tak berbuah. Itu dia ilmu tak ada amal. Kena amalkan ilmu itu. Kalau semua orang mengamalkan ilmu ni mudah cepat berkembangnya Islam ya. Dah tahu sembahyang berjemaah tu wajib. Apa macam? Datang belaka. Dia bila ramai-ramai datang berjemaah, dia ada syiar. Syiar tu artinya apa? Tanda-tanda. Kita nampak syiar Islam tu. Jadi nak tahu tempat itu maju ke tak maju Islamnya, tengok jemaah. Ramai ke sikit. Ya. Kalau lebih tiang daripada orang, itu teruk lah tempat tu ya. Hari ini teruk ke senang? Teruk ke maju Islam ni? Hari ini ada yang maju, ada yang teruk ya. Saya pernah sekali nak pergi ke satu tempat. Ya, pagi-pagi subuh macam inilah, sebelum subuh ni. Singgah satu masjid. Lagi 10 minit nak waktu. Tengok gelap masjid. Haram ada seorang pun tak ada. Tak apalah 2 batu lagi pergi satu masjid lagi. Masa itu dah masuk waktu, gelap lagi. Sudah masuk waktu gelap lagi. Tak apalah pergi lagi 1-2 batu lagi ada masjid lagi. Pergi lagi.
Pergi tengok gelap lagi. Sudah 10 minit lebih waktu. Gelap juga. Ya. Tak apalah pergi lagi satu, tak apalah ini awal lagi. Pergi lagi. Jumpa tu gelap lagi. 4 masjid gelap. Sudahnya buka pintu kereta, pergi ke masjid tu tak kunci betul. Alhamdulillah. Masuk dalam tu tak kunci ke masjid tu. Hanya buka lampu, buka mikrofon, azan. Pagi jemaat tu tahu. Saya azan seorang tu. Datang 2 orang. Jadilah dapat berjemaah pagi tu. Terus kabur mana masjidnya? Tapi on the way lah. Satu masjid gelap, nombor 2 gelap, nombor 3 gelap, nombor 4 pun gelap. Itu saya azan itu, barulah datang 2 orang. Dapat dah berjemaah pagi tu. Artinya kalau macam itu punya masjid, bila Islam nak bangunnya? Tuan-tuan, bila Islam nak bangunnya? Ini bukannya lama benar berlaku ni. Tapi dalam tak sampai 10 tahun lah. Tak sampai 10 tahun berlaku ni. Zaman kebangkitan Islam ni. Zaman kesedaran tentang Islam pun orang itu juga. Jadi sebab itu kita kena amalkan ilmu yang ada pada kita. Ya, mengamalkan ilmu dengan dia dengan ia itu dapat kemenangan di dalam akhirat. Itu saya sebut kemenangan tadi dah. Dan dengan dia sampai kepada ma'rifatullah taala. Sampai dia ma'rifatullah taala. Kita nak makrifah, nak kenal betulkan Allah taala. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang mendakwa dia makrifah dengan Allah taala. Betul ke dia makrifah? Entah, ataupun labun aja. Orang yang makrifah dengan Allah ni ada 4 tandanya tuan-tuan. Yang pertama, dia kenal betul Allah Ta'ala. Dia tahu tauhid uluhiyah apa, tauhid rububiyah apa, tauhid al-asma' tu apa, tauhid as-sifat tu apa. Dia kenal betul dengan Allah Ta'ala. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, dia kenal diri dia. Dia realize who he is. Dia kenal diri dia. Itu yang siapa ngaji tauhid, dia mesti berjumpa dengan ungkapan ini. Ya. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenalkan Tuhannya, maka dia kenalkan diri dia. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenalkan Tuhannya. Jadi kalau dia kenal betul-betul kenalkan Allah, dia mesti kenalkan diri dia. Allah maha tinggi, dia maha rendah. Allah maha alim, dia maha bingung. Allah maha kaya, dia maha apa-apa kedana. Allah maha mulia, dia maha hina dan sebagainya. Dia kenal diri dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kenal dunia. Dia kenal dunia. Dia tahu dunia ni menipu daya. Ya, kehidupan di dunia ni hanya tak lain tak bukan mata benda yang menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan tidak kehidupan di dunia ni melainkan mata benda yang menipu daya. Memanglah tuan-tuan dan puan, dunia ni makin lama makin cantik. Ya ke dah? Ada beza tak dunia sekarang dengan dunia 60 tahun yang sudah? Jauh bezanya ya. Mentokar sekarang dan mentokar 60 tahun yang sudah, jauh benar bezanya. Mentokar 60 tahun yang sudah mana rupanya? Kopi kotak aja, ya? Nak nyetaknya macam mana? Pakai engkok, kalau orang mengah dengan pensel tu. Itu 60 tahun sudah. Sekarang ni macam mana kopi mentokar? Sudah start. Oh, boleh jalan. Ada aircon pada dalamnya. Ada televisyen pada setengah mentokar tu dalamnya. Ya? Berbagai-bagai gadget ada. Tekan je butang dah macam-macam gadget keluar. Dulu nak nutup tingkap apa? Sekarang ni macam mana nutup tingkap? Tekan. Itu dia makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin sophisticated. Itu dunia. Orang makin lama makin apa? Makin lama makin kecut, makin lama makin kereput, makin lama makin berkedut. Iya ke dah? Saya dulu ni bukan opini ni. Oi, dulu 2 belah rema, sini satu bertemu tengah-tengah. When I was young. Itu dia. Berbeza daripada dulu dengan sekarang. Tenaga pun kuat. Masa muda-muda tu jogging 4 batu sari tau. Daripada Taman Melayu Jaya Kampor tu terus sampai Terenuk Main tu, sampai ferry masa dulu. Ada ferry tu tau. Betul balik ke belakang. Dini hari tu sampai 4 batu 4 langkah pun tak lalu. Itu beza antara dunia dan manusia. Mana ada pertembungan antara manusia dan dunia. Manusia gostan ke belakang, dunia maju ke hadapan. Sebab itu siapa kejar dunia, meninggalkan akhirat, dia pasti akan tertipu. Itu yang kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Jadi dia kenal dunia ni. Dia tidak terpengaruh dengan dunia. Dia tidak obses dengan dunia. Dia tidak menumpukan perhatian dia sepenuhnya dengan dunia. Tetapi dia tahu dia akan pergi ke akhirat. Yang keempat, tanda orang makrifah tu dia kenalkan akhirat. Dia tahu dia dalam dunia ni tak kekal. Dia akan mati. Lepas mati apa berlaku? Dalam kubur macam mana? Lepas bangkit dalam kubur macam mana? Di padang mahsyar macam mana? Ada lindungan arah kedak. Kemudian masa dia hisab macam mana? Masa dia ditimbang macam mana? Masa meniti siratal mustaqim macam mana? Kalau tergelincir ke mana? Kalau tak gelincir ke mana? Dia tahu. Orang yang 4 benda ini ada dalam dadanya, ada dalam ilmunya, itulah sebenarnya orang-orang yang ma'rifatullah. Yang kenal betulkan Allah Ta'ala. Kalau tidak, labun aja lah. Tahu ke labun? Dia boleh labun aja. Sembang, pang, 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 pang. Orang azan ni, ibu tak kerti je lagi. Sembang lagi, terus lagi sembang, pang, pang, pang. Itu boleh labun aja. Jadi kita kena makrifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau betul-betul makrifah, dengan dia sampai kepada makrifah Allah Taala, makrifatullah Taala yang sebenar-benarnya, dan dengan dia itu dapat senang hati. Hatinya pun senang. Tak ada keluh kesah, tak ada gelisah, tak ada problem banyak sangat. Bukan tak ada problem, dia diserahkannya problem itu kepada Allah Taala. Tenang dia menghadapi problem-problem yang dihadapi oleh itu. Dapat kesenangan ya. Dapat kesenangan dalam akhirat dan dengan dia sampai kepada ma'rifatullah, dan dapat pula senang hati di dalam dunia dan akhirat. Di akhirat itu lagi senang. Dan tetap hati itu kepada Allah Ta'ala. Hatinya tetap hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi, fadkhuli fi ibadi. Lagi, wadkhuli jannati. Katanya, hai nafsu, orang-orang yang tetap hati kepada Allah Ta'ala. Itu namanya nafsul mutmainnah. Hatinya dah tetap. Inilah nafsu yang dijamin Allah masuk neraka. Nafsu ni ada 7 tuan-tuan. Yang pertama dipanggil nafsul amarah. Yang kedua dipanggil nafsul lawamah. Yang ketiga nafsul mulhimah. Yang keempat nafsul mutmainnah. Ini paling common kita nak nafsu ni, nafsul mutmainnah. Kalau atas lagi berapa? Yang kelima mardiyah. Nafsu radiyah, bukan mardiyah. Radiyah. Yang keenam mardiyah. Yang ketujuh kamilah. Kamilah ni payah kita dapat. Yang dapat rasul-rasul ada. Ada rasul angkat tangan? Tak ada lah. Itu kamilah. Tapi paling komannya mutmainnah ni boleh dapat. Boleh kita usahakan. Seronok melakukan ibadah. Benci dengan maksiat. Itu tanda-tandanya. Itu mutmainnah. Dijamin syurga tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredha. Fadkhuli fi ibadi. Apa artinya? Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. You are all my servants, kata Allah. Allah declare, kamu ni semua hamba-hambaku. Apa Allah nak bagi? Wadkhuli jannati. Apa artinya? Welcome to my heavens. Selamat datang kepada syurga-syurga aku. Ndak ke tak ndak. One more time. Ndak ke tak ndak. Atas bertindaklah sewajarnya. Mudah-mudahan dapat itu ya. Artinya, hai nafsu orang yang tetap hati kepada Allah Ta'ala, kembali engkau kepada makrifah Tuhanmu dengan redha engkau akan dia, dan redha ia akan dikau. Dia redha kita, kita berredha dengan dia. Oleh Tuhanmu, maka masuklah engkau serta dalam perhimpunan hamba-Ku. Kita ni Allah istihar sebagai hamba-hambanya. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah. Kalau itu, wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurga aku, kata Allah ya. Masuklah engkau serta di dalam perhimpunan hamba-Ku yang aku kasih akan dia, dan masuk engkau ke dalam syurga-Ku. Itu makam yang pertama, namanya tadi apa? Musyaratah. Musyaratah. Baik. Tengok jam. Sikit lagi ya. Dan makam yang kedua. Kita ada 6 makam tadi ya. Makam yang kedua,
Iaitu namanya muraqabah. Kita baca yang dulu dah, yang malam Jumaat kita dah baca muraqabah. Artinya mengintai-ngintai akan kebaikan. Yani sayugianya bagi orang yang berkehendak kemenangan dalam akhirat, yang menjalani akan jalan akhirat itu, bahwasanya sentiasa pada tiap-tiap waktu itu menilik akan segala amalnya yang diperbuatnya akan dia, adalah dirinya yang kemudian daripada mensyaratkan, disyaratkannya diri itu musyaratah tadi ya, dan setelah disyaratkan dirinya, baginya seperti syarat yang tersebut pada makam yang pertama dahulu itu, supaya bersungguh-sungguh ia mengerjakan ibadah. Yang dia mensyaratkan diri itu dibuat, maknanya dia plan, kemudian dia laksanakan rancangan dia. Itu namanya muraqabah. Ya. You implement what you have planned. Apa yang kamu telah rancang, buat. Itu namanya muraqabah. Ya, seperti syarat yang tersebut pada makam yang pertama dahulu, supaya bersungguh-sungguh ia mengerjakan ibadah yang disyaratkan bagi dirinya. Yang mensyaratkan itu diri dia, dia buat apa yang telah disyaratkan untuk dirinya. Dahulu daripada seperti hadir hatinya kepada Allah. Bila sembahyang, ingatkan Allah. Jangan tengah sembahyang ingat akan Undertaker, tengah sembahyang ingatkan apa? The Big Show, tengah sembahyang ingatkan The Rock. Kena ke mana? Ya? Tengah sembahyang teringatkan Marilyn Monroe, kena? Tak kena. Saya seorang kena kau ya. Biar sembahyang ingatkan Allah. Bila sebut Rabbighfirli, betul-betul nak minta ampun dengan Allah Taala. Warhamni, betul-betul nak minta rahmat dari Allah Taala. Wajburni, apa? Minta dicukupkan apa yang tak cukup. Lagi? Warfa'ni, minta apa? Minta ditinggikan pangkat kita di akhirat besok. Lagi? Warzuqni, beri rezeki kepada aku. Apa rezekinya? Bukan mamam aja. Ilmu rezeki lah. Panjang umur rezeki lah. Kesihatan rezeki lah. Ketenangan jiwa rezeki lah. Itu minta rezekikan aku ya Allah. Warzuqni wahdini, berilah petunjuk kepada aku supaya kita melakukan kebaikan aja. Minta betul-betul dengan Allah. Itu sebab orang yang baca yang laju-laju tu, dan dia ingat apa benda yang dia minta. Ya, coba baca betul-betul. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Baru dia sempat minta betul dengan Allah. Dalam hati ni, mulut cakap, hati minta. Macam itulah ya. Ingat betul dengan Allah Taala. Hadir hati kepada Allah Taala. Macam syaratkan bagi dirinya dahulu itu seperti hadir hati kepada Allah Taala di dalamnya. Dan adalah makam ini dinamakan makam ini Al-Ihsan. Artinya Al-Ihsan. Apa dia Al-Ihsan? Dia menyembah Allah seolah-olah dia nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, ketahuilah bahawa Allah tetap akan nampak kamu. Itu namanya ihsan. Hadis masyhur ni, hadis Jibril ya, hadis ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Ya, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat akan dia, melihat akan Allah. Kalau kamu tak boleh lihat, kamu ketahuilah bahawa Allah tetap akan melihat kamu. Dia tetap melihat kita ni. Itu namanya ihsan, makam itu. Semayang ni nak ada ihsan lah, barulah dinamakan ibadah. Kalau tidak, dia namanya ritual aja. Tahu ritual? Benda yang dibuat hari-hari. Tak ada nilai. Sah tu sah lah, tapi tak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Ihsan inilah makam yang terlebih mulia dan terlebih tinggi, seperti kata Said Abdullah Al-Haddad. Said Abdullah Al-Haddad ni pengarang kitab yang bernama Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Ada baca tak sini? Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Dia ni buta matanya, tapi hafal Quran. Hadis berkata-kata ribu hafalnya. Itu Abdullah Al-Haddad. Ini bukan ulama dulu ni, ulama mutakhirin. Apa kata dia? Wa'lam annal muraqabata min asyrafil maqamati wa arfi'il manazili wa a'lat darajati wa hiya maqamul ihsan al-musyari ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu artinya ketahui olehmu bahawasanya muraqabah itu daripada makam yang terlebih mulia dan martabat yang terlebih tinggi.
Muraqabah tu tinggi daripada musyaratah tadi ya. Dan darjat yang terlebih tinggi pangkatnya. Dan iaitu dinamakan akan dia maqam al-ihsan, maqam ihsan. Yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, bermula ihsan itu hendaklah engkau perbuat ibadat akan Allah seolah-olah engkau lihat. Engkau lihat akan dia. Maka jikalau tiada engkau melihat akan dia, maka bahawasanya ia melihat akan dikau. Seperti firman Allah Ta'ala, innallaha kana alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat 1. Ayat 3. Bukan, ayat 2 ke ayat 1 ke? Innallaha kana alaikum raqiba. Ayat berapa? Carilah dalam Quran, saya pun tak nampak tulisannya. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala itu adalah ia menilik dan mengintai akan segala perbuatan kamu. Maka kata Al-Murta'ish, nama orang namanya Al-Murta'ish rahimahullah Ta'ala, Al-Muraqabatu mura'atu as-sirri mu'atus sirri bi'ulahazati al-ghaibi ma'alahzatan wal lafzah. Artinya bermula muraqabah itu memeliharakan rahsia, memeliharakan rahsia yang di dalam hati kerana menilik akan yang gaib, yakni akan Allah Taala. Seperti serta tiap-tiap ketika, setiap masa dia ingatkan Allah, dia nampak macam seolah-olah nampakkan Allah. Itu artinya muraqabah tu. Sentiasa nampakkan Allah. Bukan nampak Allah tu dengan mata kepala, dengan mata hati. Nampak aja Allah ya. Dia semua asal nampak apa benda ingatkan Allah. Allazina yazkuruna Allah dia sentiasa ingatkan Allah. Sebut je nama Allah bergementar jiwanya. Allazina idza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergementar jiwanya. Itu sentiasa ingatkan Allah tu. Itu namanya muraqabah tu. Mana ke dia? Hendaklah engkau perbuat ibadah. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala adalah ia menilik dan mengintai-intai atas segala perbuatan kamu. Dan kata Al-Muratish rahimahullah Ta'ala, apa kata? Bermula muraqabah itu memeliharakan rahsia dalam hati kerana menilik akan yang gaib, yakni akan Allah Ta'ala, serta tiap-tiap ketika, tiap-tiap masa, setiap second, setiap detik, setiap turun naik nafas, dan tiap-tiap lafaz berkelip mata. Tiap berkelip mata pun ingatkan Allah saja, nampakkan Allah saja, sehingga berkelip mata pun. Dan kata Abu Osman Al-Maghribi rahimahullah Ta'ala, afdalu ma yulzimul insanu nafsahu fi hadhihi tariqati al-muhasabatu wal muraqabatu wasiyasatu wa amalihi bil ilmi. Artinya bermula yang terlebih afdal, barang yang melazimkan oleh manusia akan dirinya di dalam tarekat ini, yaitu menghisap akan dirinya dan muraqabah akan Tuhannya dan memelihara akan amalnya itu dengan ilmu. Nak beramal mesti dengan ilmu. Nak ada ilmu mesti amal, dan nak dua-dua. Amal tanpa ilmu ditolak. Ilmu tak beramal seperti pokok tak berbuah. Nak ada dua-dua, ada ilmu, amal. Jangan amal tak ada ilmu. Nak sembahyang mesti ada ilmu sembahyang. Nak puasa mesti ada ilmu puasa. Nak zakat ada ilmu zakat. Nak naik haji kena ada ilmu haji. Ini kadang saya ada tengok di Mina tau. Sudah pergi Mekah tu di Mina. Tapi nampak jauh, kalau dekat senang ngabur kan. Mun tampil pakai sepeda ketika ihram. Dalam camp tu nampak dari jauh naik pakai sepeda ada dalam masa ihram. Padahal ihram boleh ke pakai seluar yang berjahit. Itu artinya apa dia buat, apa cekih pergi ke Mekah itu. Ilmu tak ada. Jadi nak pergi ke Mekah, belajarlah dulu. Itu sebab masjid ini menganjurkan siri-siri ceramah tentang pergi rukun haji dan sebagainya. Nak ada ilmu. Kalau tak, buat sajalah. Penat je, apa yang tak dapat. Nak ada ilmu. Tak ada ilmu, amal ditolak. Ada ilmu pula, kena diamalkan. Ilmu tak beramal, macam orang ada alat tapi tak nak pakai. Itu kata dia siapa tadi? Osman Al-Maghribi. Apa kata dia? Mesti diamalkan ilmu tu.
Bermula yang terlebih afdal orang yang melazimkan manusia akan dirinya di dalam tarekat ini, yaitu menghisap akan dirinya dan muraqabah. Muraqabahnya tadi ya, mengintai-intai kebaikan akan Tuhannya dan memeliharakan amalnya itu dengan ilmu. Dan lagi kata Atha rahimahullah taala, Athaillah ya, iaitu yang mengarang kitab Hikam. Apa kata dia? Afdalut taati, sebaik-baik taat, muraqabatul haqqi ala dawami fi jami'il awqat. Artinya bermula taat yang terlebih afdal itu menilik akan Allah atas sentiasa berkekalan di dalam segala waktunya. Sentiasa aja dia ingatkan Allah, sentiasa aja dia nampak Allah, sentiasa aja dia perhatian dia kepada Allah Taala. Yang ni sentiasa hadir hatinya kepada Allah Taala. Dan lagi kata Hurair rahimahullah taala, amruna hadza mainiyun ala aslaini an talzimu nafsakal muraqabati lillahi azza wa jalla wa an yakunal ilmu ala zahrika qa'iman. Artinya pekerjaan kami ini duniakan, pekerjaan kami ini dibinakan, bukan dunia, dibinakan atas dua asal. Pertama, bahawa engkau lazimkan akan diri kamu itu hadir hati bagi Allah Ta'ala. Dan yang kedua, bahawa adalah ilmu itu berdiri di atas zahirmu. Yang ini engkau perhias akan anggotamu yang zahir itu dengan ilmu. Ini ilmu syariat yang zahir. Ilmu syariat ada 5 aja. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Itu ilmu syariat. Bukan banyak benar, 5 aja. Yang wajib semua buat. Nak tahulah yang ini wajib, yang ini haram, yang ini sunat, yang ini makruh, yang ini harus. Itu diamalkan ilmu itu. Itu ilmu syariat ya. Lazimkan kita itu memiliki ilmu syariat. Melazimkan akan diri kamu itu hadir hati bagi Allah Ta'ala. Dan keluar adalah ilmu itu berdiri di atas zahirmu. Yang ini engkau perhiasi akan anggotamu yang zahir itu dengan ilmu syariat yang zahir. Dan perhiasi olehmu akan batinmu dengan ilmu tarekat dan ilmu hakikat yang batin. Dan lagi sabda itu akan datang kepada insyaAllah. Panjang menur pula ya. Dia dah lenguh dah pun. Ya. Sudah 52 minit dekat sejam dah. Jadi cukup itu untuk pagi ini ya. Dia dah gelisah dah pun bila nak berhenti. Berhenti tadi. Ya. Okey, tanda pada tempat berhentinya. Insya-Allah akan kita sambung lagi, akan datang. Belum habis lagi cerita ni dah. Murabatah muraqabah belum lagi. Dia baru ada musyaratah saja. Muraqabah belum lagi. Insya-Allah akan kita sambung akan datang. Sekian dulu tuan-tuan. Any objection? No objection. Okey, insya-Allah ya. Mudah-mudahan ada manfaat dalam pembacaan kita pada pagi ini. Saya pun belajar juga ni ya. Saya tukang baca je, bukan ngajar. Ya, yang ngajar dia yang pekak-pekak yang ngajar. Saya bukan pekak. Ya. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf salah silap ya, mana yang terkasar dan sebagainya, minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam keredaan Allah Taala. Sama-sama kita dapat janji Allah Ta'ala seperti mana yang kita baca tadi apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lagi? Irji'i apa? Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lagi? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekian tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa